So, selamat pagi, Assalamualaikum. Untuk hari ni, kalau boleh cikgu nak buat kejap je. Kalau kamu masuk awal tadi memang kejap je, tapi sebab kamu masuk lambat, dia mungkin jadi lama sikit. Hari ni, dua benda kita akan buat. Kita akan buat ulang kaji dulu macam biasa, and then kita akan sambung dengan graf. So, graf cikgu dah ajak dua jenis dah. Hari ni cikgu nak tunjukkan satu lagi jenis. Ada 3 jenis semuanya dalam bab ni. Cikgu hanya boleh tunjuk saja online. Okey, kamu tengok dulu, kenal dulu bentuknya, nanti balik ke sekolah kita akan buat latihan. Okey, kamu akan lukis atas kertas graf. Kamu sendiri lukis. Hari ni dalam online cikgu tunjuk je kat kamu. Okey, ini cara nak lukis graf. Nanti balik ke sekolah baru kamu buat. Jadi macam biasa ulang kaji kita akan buat soalan set lagi untuk hari ini. Jadi ini soalan yang kita nak bincang. Raja di bawah menunjukkan sebuah gambar rajah van dengan keadaan set semesta. J kesatuan K kesatuan L. So maksudnya semua dalam J, semua dalam K, semua dalam L ni jatuh dalam set semesta. Pada raja di ruang jawapan, lorekkan rantau yang mewakili. Dia nak J bersilang dengan K pelengkap. Tu cara kamu baca lah. Macam mana nak buat ni? Ini yang kita nak bincang ni sekejap lagi. Kemudian yang kedua dia minta lorekkan kawasan J pelengkap bersilang dengan kurungan K kesatuan L. Apa yang cikgu baca tu sebenarnya ni, operasi ni. Tapi sebenarnya kamu kena pandai baca ke tak? Yang kamu kena ingat apa maksud tanda-tanda operasi ni. So kita dah bincang dah dalam kelas lepas. Ini maksudnya kamu pilih yang sama. Kemudian kalau ada ni, kamu pilih yang semua dalam set tu. Kemudian kalau ada koma, kamu akan pilih selain. Okay. Keyword ni kalau kamu ingat yang ni pun dah cukup. Tak payah ingat nama dia. Okey macam mana nak baca ni. Tak pandai baca tak apa. Tak perlu ingat pun cara nak baca. Yang penting tahu dia punya keyword sahaja. So macam mana nak buat? J bersilang dengan K prime. First thing first, kamu kena label lah dulu dalam gambar rajah kamu. Kawasan 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jadi yang pertama senaraikan dulu semua nombor dalam bentuk J. So J ni ada apa? Tengoklah dalam J. Ada nombor 1 dan 2. So senaraikan nombor 1, 2 tu. 1, 2. Bersilang dengan K pelengkap. K pelengkap ni macam mana? Ada tanda je, refer balik pada tanda. Tanda ni bermaksud selain. Maksudnya tak mau K. Kamu nak selain dari K. So kalau kita tengok, ini K. Tapi kamu tak nak K. So nombor apa yang selain dari K? Kena tengoklah luar dari K ni. Kita ada nombor 1 dan 5. Itulah K pelengkap. 1 dan 5. Sekali lagi, kenapa 1 dan 5? Sebabnya K tak mau. Kamu tak mau nombor yang ada dalam K. Kamu nak nombor selain daripada K. 1 dan 5. Okay. So sekarang, apa jawapan akhir dia? Kamu ada 1, 2 sama 1, 5. Nak pilih nombor yang sama antara 1, 2 dengan 1, 5. Nombor apa yang sama? 1. Jadi 1 lah kamu pilih sebagai jawapan kamu. 1, 1 sama. So 1 jawapan kamu. Mana nak lorek ni? Nombor 1 ni lah yang tempat kamu akan lorek. Siap. Macam tu saja. Ingat soalan lorekkan ni sangat senang kalau kamu betul-betul faham konsep dia. Kamu boleh dapat markah banyak dari soalan lorekkan. Kita buat soalan 2 Roman. Sama macam tadi, kamu akan label dulu 1, 2, 3, 4, 5 tu. Kemudian, mulakan dengan J prime. J pelengkap. Okay, J pelengkap tu bermaksud selain dari J. Tak mau J. Nombor apa selain daripada J? Nombor apa yang luar kawasan J?
3, 4, 5. Okay, so list down dulu. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okay, letak tanda ni. Kemudian kamu nak selesaikan semua ni terus Jangan selesaikan K dulu ke baru L ke, tak payah. Terus, Terus selesaikan K kesatuan L. K kesatuan L tu apa? Tanda tadi tu. Ni tanda dia bermaksud kamu nak pilih semua. So maksudnya pilih semua nombor yang ada dalam K dan semua nombor yang ada dalam L. So apa nombor yang ada dalam K dengan L? 2, 3, 4, 5. Okay, good. So 2, 3, 4, 5. Jadi tanda tengah-tengah ni. Tanda apa ni tengah-tengah ni? Tanda sama. So bermaksud kamu nak pilih nombor yang sama sahaja. Pilih nombor apa yang sama sekarang? 3, 4, 5. So 3, 4, 5 lah tempat kamu lorek jawapan kamu. 3, 4, 5. Okay? Nampak tak? Cikgu tak lorek masuk kawasan 2. Kalau terlebih masuk tu padam je lah. Terlebih masuk macam ni padam. Kemaskan jawapan kamu. Jangan lorek lebih daripada kawasan dia. So dapatlah jawapan. Nampak senang je kan sebenarnya soalan set ni. So kalau kamu tak buat rugi dalam exam pastikan kamu buat lepas ni soalan set. Okay, so kita teruskan dengan bab 7. Cepat-cepat je hari ni. Kalau boleh cikgu nak habiskan awal. Kita tengok standard pembelajaran dulu. Standard pembelajaran hari ni membina OGIF bagi satu set data terkumpul dan menentukan kuartil. OGIF ni dia ada extra sikit lah bila kamu lukis tu ada benda yang kamu kena buat. Kamu kena cari kuartil ke apa ke. Berbanding dengan histogram dengan poligon kekerapan, OGIF ni agak susah. Tapi bukan bermaksud susah kamu tak boleh buat. Susah yang kamu boleh buat. Jangan risau. Cikgu akan pastikan kamu boleh jawab juga soalan OGIF kalau kata keluar OGIF dalam exam. Apa kriteria kejayaan? Kamu dikira menguasai standard pembelajaran ni kalau kata kamu boleh bina OGIF dengan betul. Kemudian kamu boleh tentukan kuartil pertama, median dengan kuartil ketiga. Mana nak dapat tu, sekejap lagi cikgu akan terangkan. So kita tengok dulu apa tu OGIF sebenarnya. Ini ada dalam buku teks kamu boleh refer pada muka surat 207. Okay, bagaimanakah membina OGIF bagi satu set data terkumpul? So kita dah belajar dah tentang histogram, kita dah belajar dah poligon kekerapan. Okay. Tapi taburan kekerapan juga boleh dipamerkan dengan melukis satu lengkung kekerapan longgokan. Apa benda kekerapan longgokan ni? Sekejap lagi cikgu akan terangkan. Okay, lengkung ni dipanggil sebagai OGIF. So bermaksud dalam bab ni ada berapa jenis graf yang kamu kena tahu? Ada 3 yang cikgu highlight dekat sini. Histogram kita dah belajar, poligon kekerapan pun dah belajar dan hari ni kita nak tengok tentang OGIF. So apabila kekerapan longgokan suatu data diplot dan disambungkan, graf berbentuk S akan terhasil. So graf berbentuk S ni lah OGIF kamu. Nampak tak? Setiap bentuk graf ni berbeza. Dia tak sama. Kita belajar dah sebelum ni. Histogram. Macam mana bentuk histogram ni? Histogram berbentuk seperti palang. Kamu ada palang, tinggi, rendah ke, tinggi. Ini histogram. Tapi kalau kata graf kamu, dia bentuk garis lurus yang bersambung-sambung. Okay, garis lurus yang bersambung-sambung. Maksudnya ada satu garis lurus, okay, turun bawah sikit, kemudian naik atas lagi, kemudian turun bawah contohnya. Okay, so ini yang kita panggil sebagai poligon kekerapan.
Cara nak lukis cikgu dah terangkan dah sebelum ni. Kalau kamu masih tak ingat, tengok balik video-video lepas, buat persediaan sebelum balik ke sekolah nanti. Sebabnya waktu balik ke sekolah, ini kamu akan lukis sendiri atas kertas graf. Dan hari ini kamu nak belajar tentang OGIF. So apa bezanya antara histogram dengan poligon kekerapan bersama, apa beza antara dia dengan OGIF ni? OGIF graf dia berbentuk S. Nampak tak? S macam ni. Dia bukan S macam ni lah. Janganlah tengok bentuk dia. Cikgu bukan S tu, tapi kalau kamu tengok macam S. Ada ekor S dengan kepala untuk S tu. Ini OGIF. Nampak tak ada perbezaan? Kalau yang ni dengan yang ni kamu lukis mesti guna pembaris. Tapi sebabnya yang ini garis dia tak lurus. Kamu tak boleh guna pembaris. Tak boleh langsung guna pembaris. Haram. Okay, jadi macam mana langkah nak membina OGIF ni? Kita baca dulu tapi sekejap lagi cikgu akan terangkan. So, langkah yang pertama, tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Cari sempadan atas dan kekerapan longgokkan setiap kelas. So, keyword dalam OGIF ni, kamu akan guna nilai sempadan atas. Belajar dah kan nak cari sempadan atas kan? Sepatutnya kamu dah tahu dah, ingat macam mana nak cari sempadan atas. Okey, yang kedua, pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan dan paksi mengufuk yang mewakili sempadan atas. So, paksi mencancang yang tegak ni, dia akan diwakili kekerapan longgokan. Macam mana pula paksi mengufuk ni? Mengufuk mewakili sempadan atas. So sempadan atas kamu dah belajar dah macam mana nak cari kekerapan longgokan ni. Kejap lagi cikgu akan terangkan lagi sekali. Plot kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sepadan. Kemudian lukis lengkung licin. Nampak cikgu highlight, cikgu underline lengkung licin ni. Kenapa kena underline? Ini penting. Bila lukis graf kamu, kamu kena pastikan lengkung graf kamu mesti licin dan melalui setiap titik tersebut. Apa maksud dia? Cikgu akan tunjukkan dengan lukisan graf lah. So, selalunya dalam soalan dia akan bagi macam ni. Dia akan bagi jadual. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. So, dia bagilah. Dalam 100 hingga 149 mg garam ada 4 jenis makanan yang garam dia banyak ni. And then 150 hingga 199 ada 11 jenis makanan. So kalau kita tambah 4, 11, 15, 21, 8 dengan 1 ni, kamu akan dapat jumlah dia sama dengan 60. Nampak tak? Dia kata dah tadi 60 jenis makanan. Ini maksud graf ni, maksud jadual ni. Sebab tu kamu kena baca, fahamkan jadual. Okay, soalan A. Bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. So, bila nak lukis OGIF, ada dua maklumat penting yang kamu kena dapatkan dulu. Kamu kena cari sempadan atas dan yang kedua, kamu kena cari kekerapan longgokan. Okay, ini kena tambah dalam jadual. Tapi dalam exam dia akan bagi teruslah jadual kosong, kamu yang kena isilah nilai-nilai ni. Selalunya kamu kena isi nilai-nilai lah, dia bagi ruang je. Dia dah tanda siap-siap dah sempadan atas, kekerapan longgokan. Tinggal kamu cari nilai saja. Okey, tadi cikgu ada bagi tahu awal. Bila kamu buat jadual yang baru, kalau kamu tengok, jadual kamu yang pertama ni start dengan 100 hingga 149. 100 hingga 149. Kekerapan dia 4. Okey, yang lain semua sama. Sama. Tapi kenapa tiba-tiba ada 5099 kekerapan kosong? Okey, bila nak lukis OGIF, step yang penting sekali mesti tambah satu selang kelas kekerapan dia kosong.
Okay. Macam mana nak tambah satu selang kelas ni? Kamu boleh tengok dia punya pattern. 149, 50, 99, 249, 250, 99. So beza dia sebanyak 50, 50. Kalau kamu nak kira 50, 50 ni pening kan? Boleh ikut dia punya pattern sahaja. Tengok pada bahagian ni. 99, 50. 99, 50. Mana lagi? 9950. Bermaksud sebelum 100 dengan 49 ni, nilai yang kamu ada 99 dengan 50. So tambahlah selang kelas yang pertama ialah 50 hingga 99. Okey, kemudian kekerapan. Kekerapan mesti sama dengan kosong. Kenapa? Ini yang kita tambah. Bukan yang sedia ada tapi ini yang kita tambah. Sebab tu kena letak kekerapan kosong. Kalau kamu letak nilai lain suka-suka hati 3. Jumlah ni akan jadi lain. Dia dah tak sama dah dengan yang asal 60 tu. Sebab tu tak boleh tambah nilai kekerapan ikut suka hati. Okay, jadi bila kamu cari semua ni sepadan atas sepatutnya tak ada masalah. So apa kekerapan longgokan ni sebenarnya? Kamu akan kirakan jumlah kekerapan untuk setiap selang kelas. Bermaksud kat sini mula dengan kosong ni kan. Okay, dia tak boleh nak tambah dengan apa-apa sebab tak ada selang kelas kat atas. So kosong, kosong lah. Okay, untuk selang kelas yang seterusnya, ambil nombor kosong ni, turunkan ke bawah, kosong. Tambah dengan kekerapan selang kelas yang sekarang. Kekerapan dia sama dengan 4. Tambahlah dengan 4. Dapatlah kosong tambah 4 sama dengan 4. Okay, 4 tadi bawa turun ke bawah. 4. Okay, tambah dengan selang kelas sekarang. 11. 4 tambah 11 sama dengan 15. So benda ni kamu akan repeat sampai last kali kamu dapat 60. So next kalau cikgu nak buat yang seterusnya 15. Tambah 15 dapat 30. 30. Tambah pula dengan nombor seterusnya 21, kamu dapat 51. And then 51 tambah 8 dapat 59. 59 tambah 1 kita dapat 60. Jadi ini cara nak cari kekerapan longgokan. Clear tak? Fahamkan dulu kekerapan longgokan. Ada tak siapa-siapa nak tanya pasal kekerapan longgokan ni? Ada nak tanya tak pasal kekerapan longgokan? Tak ada. Okey. So kalau tak ada, dah faham tentang kekerapan longgokan. Barulah kamu boleh lukis graf. So macam mana nak lukis graf ni sebenarnya? Bila kamu lukis, ini yang kamu akan dapat. Ini bentuk ogif ni. Tu dia banyaknya benda nak kena buat. Nampak je macam banyak. Okey, nampak je macam banyak. Tapi senang je nak lukis ogif ni. So cikgu akan tunjuk step by step. Tunggu step. Okay. Jadi macam mana nak lukis ogif, kamu akan start dengan kertas graf kamu dululah macam biasa. So bila dah ada kertas graf, nak lukis apa-apa graf saja mesti mulakan dengan paksi. Ingat balik, paksi ni selalunya cikgu akan pesan dengan kamu tinggal satu kotak dekat bawah. Jangan mula dekat hujung kertas graf kamu ni. Jangan mula dekat bawah ni, tak mau. Tak cantik graf kamu kalau kamu mula kat situ. Mula dengan satu kotak kosong dari bawah. Lepas tu buatlah paksi, lukis garis lurus. Bahagian kiri pun sama, tinggalkan satu kotak, kemudian lukislah paksi kamu. Cukup ke banyak ni? Tak, buat sampai hujung graf selalunya. Bila dah lukis color, kalau cukup baru kamu padam bahagian yang kamu tak nak dah. Okay. Tapi jangan buat macam cikgu garis tindan-tindan dia tak boleh. Kalau kamu lukis, kamu kena buat garis yang kemas lah. Jangan buat garis tindan-tindan macam ni. Sebab cikgu tak cukup screen, so cikgu nak tunjuk kat kamu. Sebab tu cikgu buat garis tindan-tindan. Tapi dalam exam, kamu lukis je terus garis lurus. Dapatlah paksi mengufuk dengan paksi mencancang kamu. Mungkin nampak tak clear kot dekat screen sekarang kan. Tapi tak apa, kamu tengok dulu. Nanti balik sekolah kita buat lagi sekali benda ni. Okay, yang bahagian bawah, paksi mengufuk ni, nilai apa yang kamu nak letak, kamu akan terus ambil nilai sempadan atas.
Mana nak dapat nilai sempadan atas ni? Dalam jadual tadi kita dah buat dah sempadan atas. Okay, ini jadual sempadan atas kamu. Tengok nilai dia. Semua nilai ni kamu ambil sebagai paksi mengufuk. Okay, start dengan 99.5 sampailah 399.5. So, masukkan nilai tu dekat paksi mengufuk. Apa tadi? 99.5. 99.5, 149.5, 199.5, 249.5, 299.5, 349.5 dan last sekali 399.5. Okay, dah dapat dia punya skala. Siap paksi mengufuk kamu. Teruskan dengan paksi mencancang. Sini kosong, letak kosong dekat depan. Okay, paksi mencancang ni apa nak buat? Ini kamu kena rujuk dalam kamu punya jadual. Sebab soalan tadi dia tak bagi apa dia punya skala ke apa kan. So kalau dia tak bagi skala, kamu akan rujuk dalam jadual kamu. So paling tinggi nilai dia 60, paling rendah nilai dia kosong. So kita perlukan sampai 60. Nak buat macam mana? Kalau kata tengok cikgu buat macam ni, yang ni dalam kelas lain cikgu ajak, cikgu ambil 5, 10. So 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Cukup-cukup sampai 60. Kamu boleh ambil macam ni. Kalau kamu ambil 2, contohlah kamu kata boleh tak nak guna 2, 4 dan 8. Kalau kamu guna 2, 4, 6, 8 sampai atas tu memang tak akan cukup 60. Apa lagi yang kamu boleh ambil? Kamu boleh guna juga 10, 20, 30, 40. Kalau guna 10, cukup. Tapi nak graf yang cantik, graf yang besar, kamu ambil 5, 10. So, tanda pada paksi kamu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Okay, siap. Kemudian terus label lah. Ini kita akan guna kekerapan. Bukan kekerapan saja, kekerapan longgokan. Okay, dah siap. Kamu akan plot titik. Macam mana nak plot titik ni? Kamu akan ambil nilai sempadan atas dengan berapa kekerapan longgokan dia. So dalam jadual tadi kita dah buat dah. Sempadan atas yang pertama, kekerapan dia kosong. Sempadan atas yang kedua, kekerapan longgokan dia 4. Ambil nilai ni sebagai plot kamu. 0, 4, 15, 30 ni. So, mula dengan yang pertama. 0, sinilah. 4. Mana 4? Sini ada 5 sahaja. Macam mana nak plot kalau kata 4? Sebenarnya, tengok dia ada 10 kotak kecil. Okay, kalau 10 ni kamu bagi kepada 5 bahagian, satu bahagian tu sama dengan 2 kotak kecil. Bermaksud 2 kotak kecil ni nilai dia 1, 2, 3, 4, dapatlah 5. So nak tanda dekat 4 tu bermaksud kamu kena kira 8 kotak kecil lah. Sini nombor 4. Ni waktu dalam kelas nanti cikgu akan tekan balik. Jangan risau kalau kamu masih pening. And then plotkan semua nilai kekerapan longgokan. 15, 30, 51, 59, 60. 15 senang ada. 30. Apa 51? 51 tak ada. Tapi kamu kena kira lah. 51 naik 2 kotak atas. And then 59. 59 dekat sini. 60 atas sekali.
Okay. Kalau tak nampak macam mana nak plot ni tak apa lagi. Sebabnya memang kalau tengok dalam skrin memanglah susah nak nampak. Sebab tu lah cikgu kata kena balik sekolah buat graf. Okay. Sekarang kamu tengok untuk tahu bentuk saja dulu. Dah dapat. Apa yang kamu nak buat? Kamu akan sambungkan plot-plot kamu ni tapi tak boleh guna pembaris. Mesti lukis freehand saja pakai tangan kamu. Okay, dapatlah graf OGIF. Jadi kalau kamu tengok nampak macam bentuk S kan? Kepala S, badan S, ini ekor untuk S tu. Janganlah kamu kata cikgu S macam ni. Memanglah S macam tu. Tapi bentuk dia lebih kurang macam S. Kenapa? Ada kepala dengan ekor dia. Okay. Satu lagi ciri graf yang kamu kena hati-hati. Graf kamu dia tak boleh ada, nampak tak graf cikgu ketak-ketak macam ni kan. Dia tak boleh. Dia kena licin. So kalau dalam exam graf kamu tak cantik, kamu betulkan balik bagi graf kamu licin. Janganlah ada ketak-ketak kalau boleh. Macam ni. Tapi jangan guna garis lurus lah. Apa maksud ketak-ketak tu? Graf kamu tak boleh macam ni. Contohlah bila kamu lukis kan. Tangan ketak. Tak tahulah kenapa. Muda-muda pun tangan dah ketak macam orang tua Pakistan tu. Graf kamu lukis macam ni. Tak boleh. Ini salah. Salah. Graf kena licin. Licin tu bukanlah bermaksud tak boleh ketak langsung. Cikgu nak buat macam mana? Tangan saya memang ketak. Tak apa, boleh je tapi jangan terlampau teruk. Okey, graf kamu kalau tengok dari jauh mesti nampak licin. Tak ada yang tiba-tiba naik, tak ada yang tiba-tiba turun, tak boleh. Okey. Jadi ini bentuk graf OGIF. Nampak tak ada perbezaan dengan histogram dan poligon kekerapan. So balik ke sekolah nanti, ada 3 jenis graf kamu akan lukis. Yang pertama graf OGIF. Yang pertama graf histogram. Kemudian yang kedua kamu lukis poligon kekerapan. Dan yang ketiga kamu akan lukis OGIF. So sekejap lagi cikgu akan masuklah dalam grup bentuk-bentuk graf ni. Familiarkan dulu bentuk-bentuk graf ni. Dan nanti kita balik ke sekolah. Kamu lukis. Boleh? Ada soalan tak? Cikgu tak mau buat lama-lama. Sebab apa kalau buat lama-lama pun kamu kan lukis juga sama-sama dengan cikgu. So dalam kelas hari ni memang tujuan dia nak terangkan dekat kamu macam mana bentuk OGIF sahaja. Supaya kamu ada idea nanti. Boleh? So siapa yang minggu pertama sebab 2 hari saja main sekolah kan. Kumpulan A 2 hari main sekolah tak lukis lagi OGIF. Minggu kedua kumpulan B tu sebab dia main seminggu penuh. Minggu cikgu akan start lukis graf dengan kumpulan B dulu. Kumpulan A main sekolah duduk saja ke? Tak, kumpulan A main sekolah ada latihan dia. Cikgu dah sediakan. Okay, orang yang kumpulan B akan buat graf dulu. Sebabnya cikgu nak kena pesan dekat kamu lah dulu beli buku graf ke apa ke. Buku graf ni wajib, tak ada apa kompromi. Cikgu memang perlukan kamu beli buku graf. Sebab apa? Bukan satu graf sahaja nak lukis, banyak graf. So buku graf ni tak payah beli dekat luar. Nanti bawa duit ekstra. RM1 kot kalau tak silap cikgu, RM1 ke RM2 macam tu. Pergi beli buku graf di koperasi. Kalau kata tak ada duit nak beli buku graf, boleh bagi tahu dengan cikgu. Okay, cikgu boleh tolong kamu beli buku graf. Tapi semua orang memang kena ada buku graf dia sendiri nanti balik ke sekolah. Sebab apa? Banyak graf kamu akan lukis sampailah sebelum kamu SPM nanti. Cikgu nak pastikan soalan kalau keluar je graf, kamu mesti boleh jawab. Okay? Boleh ha? Okay. Jadi cikgu rasa itu sajalah untuk hari ini. Hari ni tak ada latihan tapi esok cikgu akan buat offline. Cikgu tak buat online Google Meet. Cikgu bagi latihan. Esok cikgu akan terangkan macam mana nak buat latihan tu dalam grup nanti. Okay, so itu sajalah untuk hari ni. Terima kasih kelas. Jumpa lagi. Minggu depan jangan lupa datang sekolah